سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم فقهنا في الدين ومن تعالى وغير قلوبنا بنور هدايتك لنا وتقرب بها شمسك أبدا أبدا برحمتك يا رحمن الرحيم. Alhamdulillah, hari Jumaat ini tuan-tuan, seperti mana kita maklum dan kita maklum, hari Jumaat merupakan hari Sayyidul Ayyam, yang mana penghulu bagi segala hari. Jadi pada hari ini kita digalakkan, ulama menggalakkan untuk kita perbanyakkan. Yang pertamanya adalah kita perbanyakkan selawat. Seperti mana hadis Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan paling hampir denganku di syurga nanti. Dan berkenaan selawat ni tuan-tuan mata Allah sekalian, banyak riwayat yang menyatakan, ada yang riwayat menyatakan siapa yang berselawat dekat syurga nanti, dia akan lagi bawah dengan Nabi SAW. Jadi kalau tuan-tuan yang belum berselawat, kalau boleh kita perbanyakkan selawat, terutamanya pada hari Jumaat. Selawat dia mudah saja, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan nak tambah lagi panjang pun tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya insya-Allah kita berselawatlah kat atas Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tuan-tuan, bila sebut tentang hari Jumaat, kita digalakkan ataupun diharuskan untuk membaca surah Al-Kahfi, yang mana kita tahu salah satu fadilat ataupun kelebihan membaca surah Al-Kahfi ni, kita akan terselamat daripada fitnah Masih Dajjal. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, fitnah Dajjal ni bukan fitnah yang biasa, sangat dahsyat. Kita pun menghampiri ke hari kiamat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita perbanyakkanlah baca surah Al-Kahfi. Kalau tak dapat nak baca 1 hingga akhir, kita dapat baca 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir pun tidak cukup memadai. Kalau boleh lebih baik lagi, tuan-tuan beramal hari baca surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan dilindungi dan terselamat daripada fitnah Dajjal. Seterusnya tuan-tuan dan mata Allah sekalian, bila disebut tentang hari Jumaat tuan-tuan, tidak lain tidak bukan kita aksirul Quran. Perbanyakkanlah qiraat Al-Quran, membaca Quran. Sebab apa hari Jumaat ni adalah hari yang paling mulia. Dalam 7 hari seminggu, hari Jumaat ada riwayat menyatakan hari yang paling agung, hari yang paling mulia, yang kita digalakkan untuk perbanyakkan amalan. Dan ada riwayat menyatakan bahawa siapa yang meninggal pada hari Jumaat, kata apa, dia punya kata apa, jenazah ada yang kata masuk syurga dan sebagainya. Tapi nak kata hari Jumaat ni tuan-tuan merupakan hari yang paling mulia. Seterusnya bila sebut tentang hari Jumaat, kita digalakkan perbanyakkan zikir kepada Allah SWT. Terpulang kepada tuan-tuan sama ada nak zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yang penting adalah kita perbanyakkan zikir. Dan yang terakhir, bila sebut tentang hari Jumaat, kalau boleh tuan-tuan kita duduk di sahuratan sebelum pertama, dan kita digalakkan untuk di tengah awal. Sebab apa? Kita akan mendapat fadilat di Jumaat tersebut. Sebenarnya tuan-tuan, insya-Allah saya akan berkongsi kepada tuan-tuan satu hadis yang masyhur, yang biasa kita dengar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani mahbun, dua nikmat yang manusia sangat rugi, lima kasih minas, daripada manusia sangat rugi, manusia kebanyakan lupa, sebenarnya sangat alfa. Pertama adalah as-sihah wal tufiraq. Disebut kat sini adalah dua nikmat, ni'matani, dua nikmat mahbunun. Ulama menafsirkan, ulama menjelaskan maksud mahbun ni adalah yang sangat rugi ataupun yang mempunyai kerugian. Fihi ma katsirun minan nas, yang mana manusia terpedaya dengan keduanya itu. Apa tuan-tuan? Nabi sebut yang pertama as-sihah, kesihatan, dan yang kedua adalah waktu firat, masa lapang. Dua nikmat ni manusia kadang-kadang kita lupa, kita alpa.
penjelasan dia tuan-tuan seperti mana kaul ataupun ulama Imam Ibn Jauzi berkata yang pertama adalah boleh jadi manusia yang sihat tetapi dia tidak ada waktu lapang kerana dia sibuk menampung kehidupannya, dan boleh jadi seseorang itu kaya dan mempunyai harta yang banyak namun tidak dikurangkan anak kesihatan. Imam Ghazali mengatakan bahawa yang pertama adalah manusia Allah bagi kesihatan yang baik, tetapi dia tidak ada masa lapang untuk beribadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sangat rugi. Yang kedua, Imam Ghazali bagi tahu dia ada kesihatan yang baik, lepas tu dia ada harta tapi dia tak dapat memanfaatkan masa lapang dia. Itu pun sangat-sangat rugi. Dan bila berhimpun di antara as-sihah dengan waktu firak ni, kita akan ditewaskan dengan satu sifat. Kita akan dikalahkan dengan satu sifat, iaitu sifat malas. Tuan-tuan, sifat malas ni bukan orang tentu saja, tapi kita semua ada. Kita semua ada sifat malas. Sebab tu disebut sini bila kita faham dunia ini tuan-tuan, disebut dalam kitab ni, dunia ini adalah ladang akhirat dan padanya untuk perniagaan yang menjadikan keuntungan. Sebab tu bila sebut tentang kesihatan dengan masa lapang, kita kena manfaatkan sebaiknya tuan-tuan. Sebab ada ulama yang mengatakan Al-Muhaqqiq At-Tibi rahimahullah berkata, dia nak Nabi SAW ni dia bagi permukaan kesihatan dengan masa lapang ni ibarat kita berniaga, lepas tu kita ada modal tapi kita tak dapat rolling modal kita dan perniagaan itu menjadi sia-sia. Begitulah tuan-tuan, kesihatan dengan masa lapang kalau kita tak gunakan sebaiknya, ibarat kita ni hidup sia-sia, tak ada apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama berkata maksud kesihatan di sisi mereka ialah waktu muda. Kata mereka lagi, orang Arab menjadikan tempat sihat itu dengan digantikan dengan waktu muda. Sebagaimana kata mereka, kata orang Arab, hati yang lapang itu dan muda itu boleh membawa kepada banyak melakukan dosa. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang kesihatan dengan masa lapang ni, dia berkait rapat dengan masa muda kita. Sebab tu orang Arab dia definasikan dari sudut masuk sihat itu adalah waktu muda. Sebab apa? Bila kita sihat, kita buat macam-macam benda kita boleh buat. Tapi bila kita diuji dengan kesihatan, kita nak solat pun susah, kita nak baca Quran pun susah. Banyak halangan yang kita dapat. Tapi bila mana kita ada kesihatan yang baik, kita nak datang ke masjid pun tak ada masalah, kita nak baca Quran pun tak ada masalah, kita nak berpuasa pun tak ada masalah. Tapi bila mana kita diuji dengan kesihatan, apa saja kita nak buat, terutamanya beribadah kepada Allah SWT, kita dah tak ada peluang dah. Sebab tu tuan-tuan, kita bersyukur. Sebab apa? Allah bagi nikmat kesihatan yang baik kepada kita. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita kena bersyukur tuan-tuan, sebab Allah bagi nikmat masa lapang yang boleh kita beribadah kepada Allah SWT. Ada kawan-kawan kita yang bekerja kadang-kadang 24 jam, ada urusan dan sebagainya, tak dapat sampai tahap tak sempat nak melakukan ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita bila ada masa, kita ada masa lapang, kita ada kesihatan yang baik, kita perbanyakkan beribadah. Sebab apa? Dunia mazhatul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita ke akhirat. Dunia ini tempat untuk kita kumpulkan modal, untuk kita nak investkan dekat akhirat kelak. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam. Dekat akhirat kelak kita akan tuai hasil apa kita tuai pada hari ini. Dan disebutkan lagi daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, perkataan mahbun. Tadi saya disebut tentang hadis Nabi ni ni'matani mahbun. Perkataan mahbun itu apa tuan-tuan? Daripada Yahya bin Mu'az berkata, seseorang yang telah mensia-siakan hari ini dengan tiada apa-apa pelakuan dan kerja dan melakukan tubuh badan untuk perbuatan yang membinasakan ini. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya tuan-tuan, disebutkan lagi dia mati sebelum dia sedar daripada jenayah yang dilakukan. Nak beritahu sini, ulama ini menyatakan bahawa bila sebut tentang mahbun ni, seseorang tu tak sedar pun dia buat apa selama dia hidup. Dia macam dah mensisiakan hidup dia.
Sampai satu tahap dia mati sebelum dia sedar daripada jenayah yang dilakukan. Maksud bila dia nak meninggal tu baru dia sedar, ya Allah, aku dah berada dekat dalam kubur, baru aku sedar aku tak dapat buat kebaikan semasa dekat dunia. Jadi sangat-sangatlah rugi jika kita tak memanfaatkan masa sihat dengan masa lapang yang Allah beri kepada kita. Sebagai ulama yang daripada Al-Bani dalam kitabnya Al-Kashf Al-Syafah, Imam Al-Basri berkata, wahai anak Adam, dua nikmat yang agung di mana manusia terpedaya dengannya pada kedua-dua, itulah kesihatan dan masa lapang. Maka berhati-hatilah kerana yang selamat hanyalah sedikit saja. Tuan-tuan, saya ada kisah yang mana jiran saya sendiri, saya tinggal sayang jiran saya sendiri, yang mana dia ni memang seorang yang Allah kurniakan dari sudut rezeki yang melimpah luas, dari sudut kaya, banyaklah harta. Tapi tuan-tuan, Allah uji dia dengan kesihatan dia tidak baik. Jadi duit dia, harta yang dia ada, dia banyak menghabiskan untuk dibayar dia punya rawatan. Jadi tuan-tuan, bila kita ada nikmat dari sudut kesihatan dan masa lapang ni, kita cuba perbanyakkan, terutamanya melakukan amal soleh. Sebab tuan-tuan, bila kita dah meninggal, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kita tak dapat bawa rumah, kita tak boleh dapat kereta mewah dan sebagainya. Tapi yang kita boleh dapat apa adalah, pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah doa anak yang soleh, yang tiga adalah ilmu yang bermanfaat. Seterusnya, hadis yang seterusnya yang biasa kita dengar. Biasa kalau tuan-tuan dengar kumpulan nasyid Raihan, disebut ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang disebut dalam nasyid kumpulan Raihan ni ada dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Disebut sini adalah gunakanlah dengan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Muda sebelum tua. Yang kedua, sihataka qabla saqamika. Sihat sebelum sakit. Yang ketiga, wa'ina'aka qabla farika. Kaya sebelum kamu fakir, miskin. Yang keempat, wa faraka qabla syu'rika. Lapang sebelum sempit. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Sihat sebelum sakit, sihat sebelum mati. Hadis ini adalah hadis masyhur yang biasa kita dengar, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Tadi kita disebut tentang dua nikmat, sihat dengan waktu firaq. Tapi hadis ini menambah lagi 5 perkara. Yang pertama adalah disebut dalam hadis ini, waktu hidupmu sebelum tiba matimu. Tuan, bila disebut tentang hidup sebelum mati, ulama menjelaskan dalam kitab ini adalah kita digalakkan perbanyakkan melakukan perbuatan yang manfaat akan dirasakan setelah mati-mati. Sebab itu tuan-tuan, hadis Nabi sebut khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau boleh kita perbanyakkan amalan dan kita sentiasa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tak susah tuan-tuan. Tak susah nak jadi orang yang manfaat ni. Kita bantu orang pun dah kira kita menjadi orang manfaat yang lain. Contoh, kalau orang tu susah kita nampak, kalau biasa kita nampak dekat pasar malam ataupun dekat shopping mall sebenarnya, kita bagilah, tak kisahlah berapa, RM1 ke RM10. Itu dah dikira bermanfaat kepada orang lain. Dan disebut lagi, terputuslah seluruh amalan, perbuatan, hilanglah seluruh harapan, dan yang tinggal adalah sebenar-benar penyesalan. Tuan-tuan, bila kita dah meninggal, kita tak boleh buat apa-apa. Dari sudut rumah kita, harta kita yang banyak. Yang ada disebut dalam kitab ni 3 perkara yang sebut tadi. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Bila kita meninggal, 3 amalan tu saja yang kita boleh bawa, tuan-tuan. Jadi sebelum kita kembali ke orang tua, tuan, kita perbanyakkanlah amalan, kita perbanyakkanlah sedekah, kita perbanyakkan menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah dekat dalam kubur nanti kita dah rasa kita tenang sebab kita ada dah kita punya amalan kita. Seterusnya, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Iaitu perbanyakkanlah beramal soleh ketika sihat, kerana kadang-kadang datang keadaan yang menghalangi seperti sakit.
lalu setelah datang kematian sehingga jadi kita menghadap Allah tanpa berkamera. Sihat sebelum sakit. Hari ini tuan-tuan, sakit ni dia tidak kira usia tuan-tuan. Dia bukan kira dah berusia baru sakit, tapi kanak-kanak yang kecil lagi, yang berumur 6 bulan, ada umur 6 tahun, 7 tahun sebagainya, dah diuji dengan kesihatan. Sakit ni dia tidak kira usia. Jadi bila kita ada kesihatan yang baik ini tuan-tuan, kita cuba perbanyakkan ibadah, kita perbanyakkan amal soleh. Mudah-mudahan insya-Allah bila kita dah sakit, kita ada saham ataupun kita dah ada amalan yang kita dah buat sebelum itu. Dan sebelum waktu lapang sebelum tiba waktu sibuk ni, gunakanlah waktu lapang di dunia ini sebelum tiba waktu sibuk dengan sebuah kesah pada hari kelak, hari kiamat kelak, di mana tempat pertama adalah alam kubur. Gunakanlah kesempatan emas ini sebaik mungkin agar anda selamat dari siksa dan kesah. Jadi kalau kita ada masa lapang, kita cuba perbanyakkan amalan, terutamanya kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita disibukkan dengan urusan dunia, tapi tuan-tuan, kita kena ingat apa yang kita dapat itu semua adalah bukan hasil kita, tapi semua itu hasil daripada Allah SWT. Apa yang kita dapat, rezeki kita, apa yang kita dapat, kesihatan kita, dia rezeki ni tuan-tuan, nak memastikan bukan hanya pada wang ringgit saja, tapi dari sudut kesihatan yang baik itu dikira rezeki. Dan bila sebut tentang keberkatan tuan-tuan, keberkatan tak kira lah dari sudut harta dan sebagainya, ulama memastikan adalah ziyadatul khair. Keberkatan ni apa tuan-tuan? Kita akan sentiasa berasa bertambah baik, bertambah kebaikan, bertambah baik lagi. Kita dapat rezeki, kita nak buat baik. Sebab tu ada dekat belah-belah kawasan pedalaman, dia hanya perkara getah, tapi alhamdulillah Allah berikan semua anaknya 10 orang semua hafiz Quran dan semua dapat melanjutkan pengajaran ke luar negara Mesir. Semua tu sebab daripada Allah SWT. Kadang-kadang Allah jadikan kita ada rezeki lebih sikit. Allah nak uji kita, nak tengok bagaimana kita bagi tak kepada orang yang susah dan sebagainya. Kadang-kadang Allah bagi kita susah, Allah nak tengok kita macam mana, kita ada usaha tak untuk kita ubah diri kita daripada susah kepada senang. Sebenarnya disebutkan lagi waktu mudamu sebelum tiba waktu tua. Gunakanlah masa kuatmu untuk beribadah sebelum datang masa lemah. Lalu kamu akan menyesal apa yang telah kamu sia-siakan pada masa kuatmu. Tuan-tuan, jika kita ada masa lapang ataupun disebut ini adalah masa muda, ulama ataupun orang Arab mengatakan waktu sihat itu adalah waktu muda. Jadi waktu sihat itu dia akan memanfaatkan sebaik mungkin. Sebab tu bila sebut tentang waktu muda ni, kadang-kadang ada sejarah yang sebelum-sebelum kita dah buat macam-macam lah benda yang kita apa, yang tak sepatutnya. Bila kita dah sedar, kita cuba kita apa, recover balik, kita cuba ubah balik apa yang kita telah lakukan sebelum-sebelum ni. Sebab bila dah kita dah sampai berusia sikit, kadang-kadang Allah uji kita, makin lama kesihatan kita makin berkurang. Tapi bila masa muda ni kita cuba kita banyakkan beribadah. Seterusnya waktu kaya ni sebelum datang waktu miskin. Disebut kat sini adalah gunakanlah dengan jalan berzakat, bersedekah, berwakaf dan juga berinfak daripada hartamu sebelum tiba banyak halangan dan lepas bila kita ada rezeki, kita ada rezeki lebih sikit, kita berwakaf ataupun kita boleh berzakat. Sebab zakat ni dia akan bagikan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Mudah-mudahan insya-Allah jika kita ada rezeki lebih tu, kita sucikan hati kita dengan kita berzakat kepada jalan yang sebetulnya. Dan sebenarnya daripada hadis Nabi yang menyebut kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing ataupun orang musafir. Hadis ini di dalam kitab ini menyatakan bahawa mengajar kepada kita bagaimana untuk kita berinteraksi, kita bergaul dengan dunia dan seisinya. Islam dia mengajar kita dunia ini adalah tempat persinggahan di mana kita akan berada di dalamnya, yang untuk mempersiapkan diri menempuh kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana. Maka ulama mengatakan, maka ambillah dunia ini
sekadarnya dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Satu ulama mengatakan bahawa daripada Ibn Rajab, dia kata hadis ini merupakan dalil tentang kita hendaklah memendekkan cita-cita di dunia. Ia juga disebut sebagai dalil bahawa seorang mukmin tidak patut menjadikan dunia sebagai tempat kekal dan tempat tinggalnya sehingga dia merasa tenang di dunia. Tetapi dia harus berada di dunia ini seolah-olah berada di atas kenderaan. Ibn Rajab bagi tahu kita kena rasa dunia ni seperti kita berada dalam kereta, kenderaan yang mana dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk kita ditolak. Sama ada kita tolak ke longkang ataupun sebagainya. Tapi nak bagi tahu kita kena, dunia ni ibarat kita memandu kenderaan, kita bersedia untuk ditolak. Ditolak tu sama ada kita ke alam bawah, alam kubur dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, masa telah mencuma kita. Terima kasih kepada semua yang memberi peluang kepada saya. Saya tangguh dulu pertemuan pada tengah hari dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lallazina amanu wa nasari wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah di sini terdapat pengumuman. Yang pertama insya-Allah ceramah khas yang akan diadakan pada 30 November 2023 pada hari Khamis minggu hadapan dengan tajuk Waspada Ajaran Sesat dan Fahaman Yang yang akan disampaikan oleh Sahibul Samaha Ustaz Jamali bin Muhammad Adnan, Timbalan Mufti Wilayah Pusat. Jemaah yang berkelapangan dijemput hadir menunaikan majlis ini. Yang kedua, di Zimba ini Masjid Kota Damansara akan mengadakan program sunaton. Program dekatan terbuka yang akan diadakan pada hari Ahad 17 Disember 2023 di Masjid Kota Damansara. Kos yang dikenakan hanya RM60 bagi seorang peserta. Pendaftaran boleh dibuat dengan merujuk pada poster heban dan pendaftaran adalah terhad. Yang ketiga, makluman penukaran duit dengan QR code sumbangan tabung pengeluaran masjid telah ditukar daripada akaun bank muamalat kepada akaun bank terkini iaitu akaun mobil. Akaun bank muamalat akan ditutup dalam masa terdekat atas beberapa kesulitan yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya, maklumat kerja-kerja mengecat luar bangunan masjid akan bermula pada hari esok, Sabtu 25 November 2023. Oleh yang demikian, pihak pengurusan masjid telah membuka tabung pembangunan dengan jumlah kerja-kerja mengecat luar bangunan masjid yang berjumlah RM110,000 sahaja. Sumbangan boleh dibuat dengan merujuk pada banting hebayan yang disediakan di pintu masuk utama masjid. Kepada jemaah yang ingin menyumbang, bolehlah berbuat demikian kerana tabung ini akan ditutup sebaik saja jumlah yang dinyatakan tercapai dalam masa dekat. Seterusnya, Masjid Kota Damansara telah dianugerahkan anugerah tandas bersih dalam Majlis Anugerah Primus Makanan dan Tandas Bersih Majlis Bandaraya Putrajaya kategori rumah ibadat. Dalam kesempatan ini, pihak pengurusan ingin mengucapkan tahniah dan jutaan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sama-sama menjaga kebersihan tandas masjid kita. Kita dimaklumkan bahawa jumlah kutipan tabung mingguan dan tabung Jumaat bagi minggu ketiga November 2023 adalah berjumlah RM11,855. Pihak pengurusan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada jemaah yang sudi menyumbang kepada tabung penyemarahan masjid. Pihak pengurusan masjid mengimbau seluruh jemaah Masjid Kota Damansara agar tidak meletakkan atau meninggalkan kenderaan anda di dalam kawasan parking masjid di luar waktu solat fardu. Kenderaan ini akan menyukarkan kerja-kerja persiapan program masjid yang akan menggunakan ruang tersebut. Jasa baik para jemaah amatlah kami menghargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Pengurusan Masjid Kota Damansara mengucapkan terima kasih kepada jemaah yang sudi menginfakkan dan menyumbang kepada tabung penyemarahan Masjid Kota Damansara. Semoga apa yang kita usahakan pada hari ini menjadi pembela di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.